tu tadi, suruh dia masuk lagi sekali. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Amar, mulakan. Amar, mulakan. Amar dah baca ke belum? Ke saya yang tak dengar? Dah. Dah. Boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan, Amar. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, Amin. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih. So, saya cuba nak habiskan pukul 9 suku sebabnya korang ada kelas kimia. Okay, kita cuba Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tajuk last. Tajuk last ni kita adalah kita nak belajar mengenai variasi. So, hari tu siapa yang dah masuk? Korang tahu tak variasi tu apa? Korang tahu tak apakah yang dimasukkan sebagai variasi? Apakah itu variasi? Variasi tu apa? Persamaan ke perbezaan? Perbezaan. Perbezaan. So kita nak kata kat sini, variasi ni sebenarnya adalah perbezaan ciri pada spesies yang sama. So keyword dia variasi adalah perbezaan. Perbezaan apa? Perbezaan dalam spesies yang sama. Maksudnya macam ni, kalau kita dengan haiwan, of course dah ada beza. Kalau kita dengan tumbuhan, of course dah kita dah ada beza. So bila kita kata variasi, variasi tu mestilah perbezaan daripada spesies yang sama. So maksudnya kenapa Allah jadikan, Tuhan jadikan kita manusia ni ada variasi. So kita tahulah beza mana satu fakrul, mana satu fakri, mana satu Adam, so mana satu Amsyah. So tak adalah cuba bayangkan kalau semua budak lelaki muka macam Amar. Macam mana kita nak tahu satu tu Adam? Macam mana kita nak identify which one is fakrul? So sebab itulah Tuhan jadikan kita ni adalah orang kata pelbagai. So itu yang kita panggil sebagai variasi. So variasi hari tu kita ada 2 jenis. Fakri baru masuk. Okay, Alhamdulillah. So variasi ada 2 jenis. Satu adalah variasi selanjar. Satu lagi adalah variasi tak selanjar. Macam berat dan tinggi. Okay, berat tinggi tu masuk variasi mana satu? Berat tinggi masuk variasi mana satu? Ni macam flashback je balik. Berat tinggi masuk variasi mana satu? Variasi? Selanjar. Ya, very good. So berat tu adalah masuk variasi selanjar. So kenapa berat tinggi tu masuk variasi selanjar? Kenapa berat dan tinggi tu masuk variasi selanjar? Berubah. Ya, apa yang berubah? Apa yang berubah, Farah? Dia sentiasa berubah. Yes, so kita kata berat tu dia adalah satu benda yang tak fix. Dia boleh berubah. So contohnya macam korang punya berat kan. Kadang-kadang boleh naik, kadang boleh turun, dia tak fix. Macam juga tinggi. Tapi kalau darah, kenapa darah, jenis darah tu kita masukkan variasi tak selanjar pula? Kenapa jenis darah kita masukkan dia sebagai variasi tak selanjar pula? Asal jenis darah kita masuk variasi tak selanjar? Jenis darah, katakanlah saya darah B. Darah saya boleh berubah tak?
Ya, very good. Dan so darah kita tak boleh berubah. So biasanya kalaulah variasi tak selanjar, maksudnya paling senang tengok tak berubah. Maksudnya awak dilahirkan ada variasi tu, mati pun tetap tu. Contohnya macam adalah jenis darah dan juga awak punya ni ibu jari, tamprin awak. Tamprin awak ni sebenarnya adalah berbeza-beza. So basically tak boleh berubah. Okay. So basically kalaulah oh ini adalah soalan tahun SPM masa mula saya posting. Saya rasa korang pun baru umur berapa tahun kot. Baru 2-3 tahun. Ada satu soalan dia kata, kenapa kad pengenalan tu adalah penting? Sebenarnya kata kad pengenalan awak punya IC adalah gabungan variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. Contohnya macam kulit muka itu adalah variasi selanjar, dia boleh berubah. Lepas tu, cap jari tu adalah tak selanjar. So basically macam korang pernah tak ada rasa korang tengok IC kan, orang tu tengok dua tiga kali, dia tengok muka korang, tengok IC, tengok muka korang. Macam ya ke? Kalau saya selalu kena masa zaman saya, macam mana, macam baru kita masa zaman kita comot, umur 18 tahun ke yang 17 tahun tu, and then bila saya dah kerja, orang tengok saya punya IC macam masa zaman tu gelap, lepas tu bila tengok saya dekat depan dia lain. So basically korang punya IC tu sebenarnya adalah gabungan variasi selanjar tak selanjar. Contohnya dia tengok dekat muka tu lain kan. Lepas tu dia tengok cap jari. So bila dia tengok cap jari, oh okey orang yang sama. Muka je lain tapi orang yang sama. So kad pengenalan tu adalah salah satu gabungan sebenarnya. Dia adalah variasi selanjar dan tak selanjar. Yang selanjar dia letak muka tu. Yang tak selanjar dia scan cap jari. Tapi biasanya yang lebih tepat adalah cap jari. Sebab cap jari ni tak berubah. Tapi kalau muka, korang boleh berubah daripada besar jadi kecil, daripada kecil jadi besar. Okay. So itu adalah orang kata salah satu contoh aplikasi variasi dalam kehidupan seharian awak. Which is adalah kad pengenalan. So variasi dipengaruhi oleh dua faktor. Apakah itu? Apakah faktor yang mempengaruhi variasi? Dia ada dua faktor. Faktor-faktor yang mengaruhi variasi. Korang kurus gemuk tu dipengaruhi oleh apa? Sekitaran. Ya, dia dipengaruhi oleh persekitaran. So persekitaran yang paling famous hari tu kita tengok adalah suhu, cahaya dan juga pH. Saya nak ambil suhu. Suhu ni menarik ada kucing. Korang ada kucing siam tak? Korang ada bela kucing siam tak? Ada tak kat sini yang bela kucing siam? Yang korang perasan tak kucing siam yang dia punya siapa? Saya tengok Adam. Adam ni tiba-tiba dia suka kucing kan? Nah, okay. Tapi kucing dia tu bukan kucing siam tu. Okay, so kalau awak perasan kucing siam, kalau dekat telinga dia hitam, kat hidung dia hitam. So kenapa kucing tu colour dia adalah lain? Okay. Alright, so colour dia lain adalah disebabkan oleh pigment tu dipengaruhi oleh suhu. So basically senang kata, dekat kucing siam, awak tengok telinga saya tak ada gambar ni kejap. Telinga dia adalah warna gelap disebabkan dekat situ adalah kawasan yang suhu dia rendah. So dia mempengaruhi penghasilan enzim. So basically kalau awak tengok kat kucing tu warna dia dipengaruhi oleh persekitaran which is suhu. Kalau dekat kawasan yang awak nampak dia gelap sikit tu, basically itu adalah kawasan suhu dia rendah sikit. So dia mengganggu penghasilan suhu. So hari ni kita nak belajar pasal faktor genetik. So faktor genetik ni dipengaruhi oleh 4. Satu adalah pindah silang. Satu adalah penyusunan semula kromosom semasa metafasa 1. Ketiga adalah persenyawaan rawak. Keempat adalah mutasi. Now, so hari ni saya nak lebih cerita kepada mutasi. Kalau pindah silang ni ingat tak? Pindah silang kan dia berlaku masa profasa 1. Okay, apakah kepentingan pindah silang? Apakah kepentingan proses pindah silang? Kenapa pindah silang ni penting? Tak tahulah ingat lagi ke tak korang ni. Apakah kepentingan pindah silang? Pindah silang berlaku dekat meiosis. Awak ingat tak meiosis kan ada 2. Meiosis 1 dan meiosis 2. Dalam meiosis 1 kita boleh pecahkan kepada 4 mat 1. Profasa, metafasa, anafasa, telofasa. So pindah silang ni dia berlaku pada profasa. First. Okay, first fasa tu. So apakah kepentingan proses pindah silang? Pindah silang ni is like this. Kromosom tu dia macam ni. So dia ada mengalami pindah silang. So apakah kepentingan pindah silang? Apakah kepentingan pindah silang? Kenapa pindah silang tu penting? Why? Asal kepentingan pindah silang? Apakah kepentingan pindah silang? Untuk menghasilkan apa?
Menghasilkan baharu. Betulkan sikit. Betulkan sikit Amsyah. Apa yang baharu Amsyah? Sekejap. Apa yang baharu? Menghasilkan gen baharu. Yes, very good. Thank you so much. Saya rasa macam korang dah lemau sikit Bayu. Korang okey tak ni? Okey? Right. So, okay, saya tak tahulah nak cakap macam mana kan. Saya rasa macam, kepala saya pun rasa pening je ni. So, ini adalah pindah silang. So, pindah silang ni dia berlaku pada kromosom homolog. Awak ingat, dalam meiosis 1 ni macam gatal sikit tau. Kromosom tu dia tak boleh single. Kromosom tu mesti ada partner. Dia tak boleh seorang-seorang. So, kromosom ni pula, dia bijak. Dia pilih dia punya partner tu mesti sekufu. Mesti yang sama. So kromosom yang sama ni kita panggil dia sebagai kromosom homolog. Lepas tu bila kromosom tu berpasangan, nama proses kromosom ni berpasangan sebagai sinapsis. Tak tahulah korang ingat. Okay, kromosom homolog dia berpasangan, nama proses tu sinapsis. Lepas sinapsis dia akan melakukan proses pindah silang. So kepentingan proses pindah silang dia akan menghasilkan gen baharu. Soalan saya, tempat berlakunya pindah silang ni kita kenali sebagai apa? Tempat pindah silang dikenali sebagai apa? Pindah silang berlaku kat mana? Contohnya ingat tak Amar ada dating kat KFC. So kita kata kalau pindah silang tu, lokasi berlakunya pindah silang. Contohnya, lokasi kalau Amar dating, contoh je tau Amar dekat KFC. Tapi kalau dekat kromosom homolog ni, pindah silang ni dia berlaku ada satu lokasi. Apakah nama lokasi tu? Kita kenali sebagai lokasi tu sebagai apa? Dia start huruf K. Ingat tak? Ni macam flashback lepas ni. Apa? Khatulistiwa. Okey. Dah nak betul tapi salah. Okey dah. Okey, tapi saya suka awak cuba. Khatulistiwa yang ni. Khatulistiwa tu yang tengah-tengah tu kromosom menyusun dekat metafasa. So dia start huruf K, Kia. Wait. K-I. Yes, terima kasih. So, kiasma ni sebenarnya apa? Kiasma ni adalah lokasi tempat berlakunya pindah silang. So, senang kata, kita nak ulang lagi sekali. Variasi dipengaruhi oleh dua faktor. Satu adalah faktor persekitaran, kita dah settle. Kedua adalah faktor genetik. Faktor genetik kita ada 4. Pertama adalah profasa 1. Okey, profasa 1 pindah silang. Lepas tu adalah yang kedua adalah metafasa 1. Semua metafasa 1. Okey, profasa 1 pindah silang. Metafasa 1 ini adalah penyusunan bebas kromosom. Okey, so kalau lah dekat sini, inilah yang baru susun ni kat tengah ni. Ini tengah ni. Ini baru panggil satah khatulistiwa. Okey, ini baru panggil khatulistiwa. So senang kata penyusunan kromosom ini yang boleh menyebabkan gamet-gamet ni adalah berbeza antara satu sama lain. Oh ingat tak hari tu kita cakap, senang kata gamet tu walaupun kita daripada ibu ayah yang sama, katakanlah ada adik-beradik 5 orang, tak semua muka sama. Contoh Adam, awak tak akan nampak awak punya katakanlah adik-beradik Adam lain, ataupun adik-beradik Amar lain walaupun daripada ibu dan ayah yang sama. Kenapa? Setiap kali gamet tu terhasil, gamet yang dihasilkan tu adalah berbeza. Macam mana gamet itu dihasilkan berbeza adalah disebabkan oleh dua faktor. Satu yang berlaku masa profasa 1. Pindah silang. So awak ingat, profasa pindah silang. Profasa 1 pindah silang. PP. Kalaulah yang kedua, faktor kedua adalah metafasa 1. Dua-dua adalah satu. So metafasa 1 ni berlakunya apa? Penyusunan bebas kromosom. So kita boleh dapat banyak kebarangkaliannya. Sama ada semua hijau, semua purple atau hijau purple. So ini kita kata dia sebagai penyusunan bebas kromosom. Kromosom semasa metafasa. Ketiga adalah persenyawaan berlaku secara rawak. Okey, persenyawaan berlaku secara rawak. Ni yang tadi kita katakanlah ini adalah ibu dengan ayah yang sama, tetapi setiap kali gamet yang dihasilkan, sperma atau ovum yang dihasilkan adalah gamet yang berbeza. Dan satu lagi kita nak kata benda ni berlaku secara rawak. Kita tak boleh nak kata kalau katakanlah anak pertama tu lelaki, anak kedua mesti perempuan. Benda ni berlaku secara rawak, random. So kita tak boleh nak control. Okey. So kita ada 3, saya ulang lagi sekali. Faktor genetik ada 3, profasa 1. Berlaku masa profasa 1, metafasa 1,
And then adalah persenyawaan berlaku secara rawak, PMP. Awak ingat macam tu je, PMP. Profasa 1, pindah silang. M adalah metafasa 1, adalah kromosom tu menyusun di satah khatulistiwa. Okey. Penyusunan kromosom bebas kat satah khatulistiwa. Ketiga adalah P, yang kedua tu adalah orang kata sebagai persenyawaan berlaku secara rawak. Okey. Now, kita nak masuk yang satu lagi. Mutasi saya hilang ke? Sekejap. Mana mutasi saya? Okey, mutasi. So hari ni kita nak cerita pasal mutasi. Mutasi ada dua jenis. Apakah itu? Jenis-jenis mutasi. Apakah itu? Siapa tahu mutasi ni ada dua jenis sebenarnya. Mutasi satu kita nak cerita hari ni adalah mutasi kromosom dan juga mutasi gen. So apakah itu mutasi? Mutasi tu macam cerita Spiderman, macam cerita X-Men. Cerita apa lagi lah? Yang korang tahu yang dia kena je terus ada jadi dapat superpower. So mutasi ni sebenarnya adalah perubahan yang berlaku secara spontan. Keyword dia macam perubahan spontan. Okay, pada mana? Pada DNA. So keyword dia ada 3. Mutasi, perubahan spontan pada DNA. So senang kata saya cuba bagi awak hint dia punya keyword untuk setiap kataan. So ingat, kalau mutasi adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan spontan. Dekat mana? Dekat DNA. So apakah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi? Faktor-faktor yang menyebabkan mutasi adalah kita panggil dia sebagai mutagen. So apakah bahan-bahan yang menyebabkan mutasi itu kita kenali dia sebagai mutagen. Senang kata agent yang menyebabkan mutasi kita kenali sebagai mutagen. Okay, now kita tengok kat sini mutant. Awak ingat kan mutant ni pernah dengar tak? Mutant. Korang pernah dengar tak? Tak pernah Okay, terima kasih. Right, kalau korang suka tengok cerita superhero, biasanya dia ada kaitan dengan mutant ni. Basically dia ada kaitan. Dia senang kata dia gunakan konsep mutasi, tapi cuma dalam cerita superhero bila ada mutasi tu dia akan dapat superpower. Tapi the real thing sebenarnya mutasi ni boleh menyebabkan sakit je sebenarnya. Okay, so kita tengok agent-agent yang menyebabkan mutasi. So agent ada 3. Okay, satu adalah agen fizikal, agen kimia dan juga agen biologi. So agen fizikal ni adalah contohnya yang biasa sinaran. Contohnya adalah sinaran ultra ungu dekat matahari. Sebab tu kalau korang nak lari merentas desa, Cikgu Sapari kata tunggu pukul 3. Kenapa tak boleh pukul 1 korang kena lari? Asal cikgu tak suruh lari merentas desa? Mesti korang rasa bersyukur dah tak lari. Ke rasa sedih tak dapat lari merentas desa untuk tahun akhir? Kenapa Cikgu Sapari tak suruh lari pukul 1? Nama Matia? Matahari kat atas kepala. Cahaya matahari masa tu adalah paling terik. So masa tu sinaran ultra ungu banyak. So basically dia tak suruh, Cikgu Sapari takkan suruh awak lari waktu yang terik begitu. Okay, so basically sebenarnya kalau korang lah, paling elok korang kena sapu sunscreen. Yang paling elok sebenarnya korang kena sapu sunscreen. Tapi kenapa kita orang Asia, saya tambah sikit tau. Kenapa kita orang Asia kita tak very particular nak sapu sunscreen? Kan kalau perasan tak Mak Sali dia akan sapu sunscreen. Disebabkan kita ada pelindung semula jadi which is kita panggil sebagai melanin. So basically kalau orang tu gelap, melanin dia banyak. So apakah kebaikan melanin? Kebaikan dia, dia boleh melindungi awak daripada sinaran UV. Okay, ultra ungu. So basically kalau korang tak sapu sunscreen, korang ada protection semula jadi. Tapi janganlah biasakan selalu sebabnya tak elok juga. Sebab tu kalau awak tengok Mak Saleh, skin cancer ni senang kena dekat Mak Saleh. Kenapa? Sebab kulit dia putih, dia kurang melanin. So beruntunglah you guys yang ada kulit sawo matang sebab korang ada melanin. Okay, so janganlah cuba korang nak jadi putih, hilangkan melanin awak. So basically sebenarnya korang hilangkan korang punya what do we call semula jadi punya protection, natural protection. Okay, kemudian kita ada agen kimia. So contoh agen kimia adalah bahan-bahan kimia. Contohnya adalah karsinogen yang ada dalam rokok, bahan pengawet, formaldehyde dan juga benzina. Okay, yang ini ada satu cerita yang menarik tapi korang tak ingat sebab korang tak lahir. Masa saya kecil-kecil dulu, dekat TV, dia orang banyak tahu cerita pasal peperangan Vietnam. Vietnam ni komunis if I not mistaken. Lepas tu US datang. And then US datang, dia konon nak tolong orang Vietnam tapi dia gunakan masa dia
perang tu adalah paling dahsyat sikit sebabnya kenapa? Sebab dia gunakan ejen kimia tau. So ejen kimia tu saya tak ingat apa, dia bukannya bunuh orang musuh, dia bunuh juga penduduk tempatan. So penduduk tempatan ni banyak expose dekat kena ejen kimia. So masa tu banyak orang yang cacat masa zaman peperangan Vietnam tu, which is saya rasa masa tu saya kecil lagi, saya rasa maybe 30 years ago or maybe 30 years ago. So sebenarnya mutasi ni boleh membuatkan penyakit lah. So yang itu nanti kita akan belajar nanti. Okay, ejen biologi adalah virus dan juga bakteria. Yang ni saya lupa. Okay, now so tengok jenis-jenis mutasi. Jenis mutasi tadi kita dah kata ada dua. Satu adalah mutasi gen, satu lagi mutasi kromosom. So basically sebenarnya korang boleh baca. Tapi basically saya rasa macam tak puas pula saya suruh awak baca kan. So at least kita discuss sama-sama. So kalau mutasi gen ni sebenarnya perubahan apa? Keyword tau. Saya cuba ajar awak pakai keyword je. Perubahan base nukleotida. So keyword dia, awak ingat saja mutasi keyword mesti ada perubahan. So perubahan, bezanya dekat base nukleotida. Kalau mutasi kromosom, perubahan. Tapi perubahan dia adalah pada struktur dan bilangan kromosom. Nampak beza tak? Kalau gen yang berubah adalah base nukleotida. Tetapi kalau mutasi kromosom, perubahannya adalah dari segi struktur. Dan mutasi kromosom ada dua. Satu perubahan dari segi struktur. Satu lagi adalah dari segi bilangan. Bilangan ni awak ingat tak Zafir, kumpulan Fathia hari tu ada beri pembentangan. So bilangan ni mutasi kromosom dari segi bilangan adalah 3 jenis sindrom. Ingat tak? Ingat tak kumpulan Fathia shooting dia ada bentang. Yang mutasi kromosom tu ada 3 jenis penyakit. Apakah penyakit tu? Sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. So, 3 jenis sindrom ni, ini semua adalah mutasi kromosom jenis bilangan. So, bilangan dia tak boleh lebih, bilangan dia tak boleh kurang. Okay, now kalau mutasi gen, awak tengok sini saya keyword dia tau. Mutasi gen ni ada nama glamour lain. Mutasi gen ni, selain kita kenali sebagai mutasi gen, kita kenali sebagai mutasi titik. Jangan tanya saya mutasi titik. Saya sempat study sampai sini je. Okay. Now, mutasi gen ni kita boleh pecahkan kepada 3 jenis. Satu adalah ganti, lenyap, sisip. Okay. So, ganti, lenyap, sisip. Okay. So, awak ingat tu je lah. So, ganti, lenyap, sisip. GLS. Okay. So, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen adalah thalassemia, cystic fibrosis, anemia, sel sabit, albinism dan juga hemofilia. Cystic fibrosis ni saya tak berapa pasti. Albinism ni korang tahu tak apakah itu albinism? Korang tahu tak apakah itu albinism? Apakah itu? Badannya semua putih. Ya, hebat. Badannya adalah semua putih. So kalau orang albino tu, awak rasa dia ada melanin tak? Tak. Yeah. So dia boleh kena cahaya matahari tak? Tak. Tak. Lepas tu kalau korang perasan, kalau orang albino, mata dia pun warna merah tau, dia tak warna hitam. Dan mata dia sebenarnya sangat sensitif kepada cahaya. So basically dia tak boleh kena direct sunlight. So basically dia macam vampire, kena pakai cermin mata selalu. Dia tak boleh kena direct sunlight. Sebenarnya kalau korang nak tahu orang yang Mak Saleh, yang ada certain mata dia biru ke hijau, biasanya mata yang begitu sensitif, sebenarnya dia orang sangat sensitif kepada cahaya. Dia orang tak boleh kena direct sunlight. So biasanya dia orang akan pakai cermin mata. Cantik tapi dia ada dia punya kesan dia sikit lah. Kesan dia sangat sensitif. Okay. Now, so kita tengok kat sini tau. Mutasi gen, tadi kita kata ganti sisip dengan lenyap. So dia adalah perubahan dari segi apa? Perubahan daripada base nukleotida. So ganti ni macam ni contohnya tau. Awak tengok kat sini, ini adalah timina. Okay, awak ingat tak soulmate? Adam, partner dia, siapa you ni? Takkan Ukasha. Ukasha tu lelaki kan? Saya baru tahu. Okay, Aminah, katalah. Aminah, partner dia Umar. Contoh. Okay, Aminah, partner soulmate dia Umar. Contoh, katakanlah S ni, Siti. Okay, atau Simon, suka hati saya lah C. Partner soulmate ni adalah G. Okay, Gina. Contoh macam tu. So basically kita kata ni adalah base bernitrogen. Base bernitrogen ni dia ada pelengkap dia sendiri. Soulmate dia sendiri. So A mesti dengan T. C mesti dengan G.
So katakanlah tiba-tiba yang T diganti dengan G. So bila diganti dengan G, so susunan dekat sini dah berubah lah. Dia dah jadi lain. Base bernitrogen tu dah jadi lain. Okay, kalau katakanlah kat sini sisipan. Sisipan ni pula ditambah, dia insert. Tiba-tiba dia masuk balik, insert. So itu kita panggil sisipan. So sisipan ni senang kata, katakanlah saya nak bayangkan dia macam ni. Banyak colour kan. Sekejap. Pink. Okay, saya pakai 2 colour tau. Katakanlah, kalau tadi kita kata ganti tu maksudnya yang warna pink ni. Pink, yang warna pink ni. Okay, dia akan digantikan dengan yang putih. Ganti dengan yang putih. Kita tak lagi 3, dia ganti dengan yang putih. Okay, tak nampak lah. Okay, putih. Katakanlah kalau kata sisipan, dia dah ada memang 3. Ada orang sibuk, dia masuk. Tu adalah sisipan. Okay, kalau lenyap, pink ni hilang. So, ingat macam tu je. So, ingat gantian, sisipan dan juga lenyap. Okay, itu adalah untuk penyakit untuk mutasi gen. Okay, now penyakit mutasi gen, yang ini adalah anemia sel sabit. Kedua adalah cystic fibrosis. Cystic fibrosis ni saya cuba tengok dulu lah, saya tak pasti tau. Okay, pelenyapan base, so pelenyapan base adalah thalassemia. Alright, so anemia sel sabit. So apakah penyakit anemia sel sabit? So okay, soalan saya, apakah beza antara hemofilia dan anemia sel sabit? Apakah beza antara anemia dengan thalassemia? Kalaulah penghidat thalassemia, okey beza saya ambil satu. Apakah saya cantikkan soalan saya? Apakah perbezaan antara thalassemia major iaitu penghidat thalassemia dengan anemia sel sabit? Katakanlah kalaulah thalassemia major yang penghidat tu dia perlu pemindahan darah. Kalaulah anemia sel sabit, dia perlu tak pemindahan darah? Tak. Tak. Kenapa? Tak tahu. Okey. Now, macam ni. Kalau thalassemia, kita nak main thalassemia, sel darah merah dia langsung, senang kata sel darah merah dia tak berfungsi. Maksudnya, sel darah merah dia tak ada hemoglobin. So, dia ada darah merah, tapi darah merah dia langsung tak boleh mengangkut hemoglobin. Therefore, dia terpaksa melakukan pemindahan darah. Ingat tak Kepala Bidat? So, Kepala Bidat cakap, kalau lah thalassemia, sepanjang hidup dia 3 bulan sekali, dia kena pergi hospital melakukan pemindahan darah. Kenapa? Sebab sel darah merah dia langsung tak boleh mengangkut oksigen. Right. Kalau lah anemia, kalau awak tengok kat sini, dia ada tak sel darah normal? Anemia sel sabit. Ada. Yes, dia ada sel darah normal. Tetapi sel darah dia ada yang sel sabit. Maksudnya macam ni tau. Dia ada sel darah normal dan juga ada sel yang bentuk sabit. Yang bentuk sabit ni tak boleh bawa oksigen. Yang normal ni boleh. So senang kata dalam darah dia, ada darah yang elok, ada darah yang tak elok. Darah yang elok tu boleh bawa oksigen, darah tak elok tu dia tak boleh bawa oksigen. Tapi kalaulah orang yang kena anemia ni, dia tak sampai melakukan pemindahan darah, tetapi dia tak boleh berlari. Dia tak boleh melakukan aktiviti cergas. Kenapa saya kata kalau anemia sel sabit ni, dia tak boleh melakukan aktiviti cergas? Simptom dia macam lebih kurang sama sikit tau awal-awal. Dia macam tak boleh melakukan aktiviti cergas, dia pucat. Kenapa kalau orang anemia sel sabit ni saya tak boleh paksa dia lari 800 meter? Kenapa? Kurang oksigen. Sebab apa Fatiha? Kurang oksigen. Yes, sebab badan dia kurang oksigen. Sebab bila kita melakukan aktiviti cergas, kita perlukan banyak tenaga. Tenaga tu memerlukan oksigen. Okay, so awak ingat yang ini tau. So kat sini, ini adalah soalan yang famous tau. Kenapa soalan ni saya kata famous? Biasanya dia suruh awak buat perbandingan. Kalau dia kata soalan kibat atau esei, normally dia akan suruh buat perbandingan. Apa beza antara hemofilia, thalassemia, anemia. Nama lebih kurang mia, tapi apa bezanya? So awak dah kena tahulah beza dia. So kalau lah dekat sini hemoglobin, senang kata kalau lah sel sabit, dia ada sel yang normal, ada sel yang tak normal. Okay, sel yang tak normal ni tak boleh angkut oksigen. Okay, tadi saya dah kata thalassemia, saya dah kata sel sabit. Apakah itu hemofilia? Apakah itu hemofilia?
Hemofilia tu kita belajar tahun lepas tapi saya tak tahu korang ingat ke tak. Dia kaitan dengan darah juga. Darahnya tak boleh membeku. Ya, dia tak ada faktor pembekuan darah. Ya Allah, terima kasih Jimmy. Forever lah jawab soalan Jimmy. Rindu nak dengar suara awak. So, hari ni saya cerita pasal ada 3 benda tau. Yang ni, sorry tau, saya merentas tajuk. So, awak kena tahu beza antara hemofilia. Hemofilia kan kita belajar penyakit jenterangkai seks. Satu adalah thalassemia. Satu lagi adalah anemia. Anemia sel sabit. Okey, kalaulah ikut saya kan logiknya awak nampak ada AA, hemofilia, thalassemia, anemia, dia ada kaitan dengan darah. Okey, kalau thalassemia dengan anemia, kalau thalassemia adalah disebabkan sel darah merah kurang, saya tulis ini adalah kurang hemoglobin. Kalaulah sel anemia sel sabit, sel darah merah ada bentuk sabit. Tapi dia ada darah yang normal. Kalau hemofilia adalah darah tiada faktor pembekuan darah. Pembekuan darah. So therefore, darah dia tak boleh nak beku. So tak boleh, kalau cedera tak boleh, darah tak boleh beku. Teruknya bahasa Melayu saya, darah tak boleh beku. Hemofilia ni bahayanya adalah apa? Hemofilia ni bahaya kalau pendarahan tu kalau kat luar, kalau dia terpotong jari dia tu tak apa, dia boleh jahit, kita nampak. Orang hemofilia ni bahaya kalau dia accident, pendarahan tu berlaku kat dalam. So dia tak boleh nak berhenti, so dia boleh menyebabkan maut. So awak tengok ada beza hemofilia, thalassemia dan juga anemia sel sabit. Now, so kita tengok mutasi kromosom pula. So tadi mutasi kromosom kita boleh pecahkan kepada 2. Satu adalah struktur, satu lagi adalah bilangan. Okay. Now, bilangan ni tadi saya kata ada semua sindrom masuk bilangan. Sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner. So, apakah persamaan? Macam mana boleh berlakunya penyakit sindrom Down? Sindrom Klinefelter dengan Turner. Ini adalah akibat apa? Apakah yang berlaku kat kromosom tu? Terlebih ke? Okey. Terlebih dengan terkurang tu macam mana boleh jadi macam tu kat kromosom tu? Ada satu fenomena, ada satu keadaan. Kita kata kromosom tu Tak dijangsi. tak disjungsi. So kromosom itu gagal berpisah. So basically, kalaulah awak tengok kat sini, struktur kromosom ni, dia punya bilangan ni adalah disebabkan satu keadaan kita panggil dia sebagai tak disjungsi. Yang ni. Kromosom homolog gagal berpisah semasa anak fasa 1 atau anak fasa 2. Kembar ni gagal berpisah, kita panggil dia sebagai tak disjungsi. Okay, now kalaulah dari segi lain, okay, so ini kita dah tahu bilangan. Kalau dari segi struktur ni kita panggil kromosom tu menjadi tidak normal. Kromosom yang tidak normal ini juga kita kenali dia sebagai abirasi kromosom. So tadi kalau awak perasan dekat dalam mutasi gen, dia ada 3 tau. Ganti, sisip dengan lenyap. Tetapi kalaulah dekat struktur kromosom ni, ni budak dah start confuse sikit. Lenyap, ganda, songsang, translokasi. Okay, so dia ada 4. Okay, so ni tak apa. Kita tengok slow-slow. So lenyap ni biasalah kalau awak tengok lenyap tiba-tiba dia hilang. Okay, this one. Ni hilang. Kalau ganda, suddenly B ni asalnya terus jadi 2. Bahagian kromosom, sebahagian kromosom. Kalau songsang, dia twist. Dia jadi terbalik. So macam ni kan, dia tukar tempat. Kalau translokasi dia pindah. Okay. So ini adalah, awak tengok sini adalah tak disjungsi. Okay. So ini yang boleh menyebabkan penyakit. Nampak tak yang ini? Ini adalah Turner. Ini adalah Klinefelter, ini adalah perempuan 3 sindrom. Saya tak tahu maksudnya dia triple.
Yang ni adalah, ni dah biasa. Sebab tu lah, saya pernah baca basically sebenarnya macam saya kata lah. Kalaulah dalam kandungan fetus, ibu tu pregnant, anak tu adalah menghidapi sindrom Turner atau Klinefelter ataupun Down syndrome, sebenarnya kita nak kata kat sini, contohnya Down syndrome ni saya ambil ni lah. Ambil yang sindrom mana ya? Terlebih. Kat sini tak adalah Down syndrome. Okey, tak ada. Okay, so senang kata biasanya kalaulah ibu tu dia pregnant, bilangan kromosomnya adalah tidak normal, kita nak kata sebenarnya survival dia masa dalam kandungan tu pun adalah rendah tau. Okay, so katakanlah ada anak-anak Down syndrome yang lahir tu, sebenarnya dia nak besarkan dia adalah sangat struggle sebab biasanya anak-anak yang ada bilangan kromosomnya tak normal, dari segi survival dia adalah rendah sikit berbanding kita yang normal. So basically sebab tu kita kata bersyukurlah awak semua bilangan kromosom awak adalah normal. Okay. Alright. So ini kita dah cakap. Tadi kita kata mutasi dari segi bilangan. Kita ada autosom. Okay. Yang ni menarik sikit. Okay. Nah, mutasi kromosom sebenarnya ini adalah first time tau. Dulu kita orang tak belajar detail macam ni. Okay. Hari tu kan ingat tak kumpulan Adin, kumpulan Nisrina ada cerita. Kromosom dipecahkan kepada dua. Satu adalah antara kromosom nombor 1 hingga 22, kita kenali sebagai autosom. Kalaulah kromosom tu yang nombor 23, kita kenali sebagai kromosom seks. So penyakit Down syndrome dan juga Cry-Duchet ini adalah disebabkan oleh autosom. Yang ini nanti korang cari, tolong snap bagi kat saya siapa-siapa rajin, korang rajin Google, cari penyakit ni, Cry-Duchet ni. Cry-Duchet ni saya tak ingat lah, saya pernah tengok lah dekat mana tapi saya tak ingat. Okay, nah, Jacob ni pun saya tak sure, lebih ganas ke apa, dia ada 2X, dia terbalik dengan Klinefelter. Kalau Klinefelter XXY, kalau Jacob ni dia ada XYY. Tak tahulah lebih manly ke apa, saya tak pastilah. Yang ini adalah Turner. Okay, yang ini adalah contoh Turner ni. Ni Turner. Yang ni adalah Klinefelter kot saya rasa. Okay, Klinefelter, sindrom Klinefelter. Oh, ada kat bawah. Okay, now kita tengok sini. Oh, okay. Now, kalaulah Cry-Duchet, yelah dia macam kucing. Dia menangis seperti kucing. Dia mengigau semasa bayi, pertumbuhannya lambat dan dia mengalami kecacatan mental dan fizikal. Nah, ni nampak tak? Kebanyakannya pesakit mati masa kanak-kanak. Okay, so biasanya survival dia atau jangka hayat dia adalah pendek lah sikit. Okay, now Klinefelter. So Klinefelter ni kita consider dia sebagai lelaki, tetapi lelaki tu mandul. Sebab tu saya kata kalau orang Klinefelter ni dia tak wajib kahwin. Sebab kenapa? Sebab testis dia tak dapat hasilkan hormon testosteron. So bila dia tak dapat hasilkan testosteron, dia tak boleh hasilkan sperma. So bila tak hasilkan sperma, dia susahlah nak dapat anak. So tapi dia ada satu yang menariknya, dia ada kaki yang panjang. Sebab tu saya ada pernah baca tau, Klinefelter yang dia ambil kat sini tak berapa cantik tau. Ada saya terbaca, ada Klinefelter ni disebabkan dia badan dia langsing, dia ada macam bentuk macam perempuan tapi bukan perempuan dan dia kurus. Kebanyakan Klinefelter ni, ada Klinefelter ni dia bekerja sebagai model sebab kaki dia panjang. Ni saya pernah baca. Klinefelter sebab kalaulah korang tengok yang Mak Saleh, korang kan kalau tengok model tu kan korang tak tahu ni lelaki ke perempuan. Kita panggil dia androgyny, muka boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. So ada orang yang Klinefelter ni, pengidap Klinefelter ni yang ada kaki sangat panjang, dia boleh jadi model. Tu saya ada baca somewhere. Okay, ini adalah Jacob. So Jacob ni dia punya dia lebih tinggi pada lelaki, maksudnya dia sangat tinggi daripada lelaki normal, maybe 1.9 kot. Okay, dan muka dia ada jerawat teruk, lambat bertutur dan dia ada masalah pembelajaran dan punya otot yang lemah. Okay, ini adalah Turner. Kalau Turner ni pun sama, kita kata dia mandul and then dia punya IQ yang rendah. So senang kata macam ni tau kesimpulannya, kalaulah saya nampak daripada sini kan, kalaulah mutasi tu dari segi bilangan kromosom, daripada bilangan kromosom, dia mengganggu perkembangan dia punya mental. Okay, dia jadi slow learner, dia mengganggu mental. Tapi kalaulah gen, kita tengok gen dia sakit tapi fizikal dia tak nampak sangat. Contoh kan, tadi saya kata mutasi gen kan, kita ada 3 kan penyakit tu. Kita ada anemia sesabit, kita ada cystic fibrosis, kita ada thalassemia. So basically fizikalnya IQ dia okey. Cuma dia kena ada rawatan. Tapi kalaulah penyakit tu adalah disebabkan oleh mutasi kromosom dari segi bilangan,
dia mengganggu kecerdasan IQ dia, perkembangan otak dia. So kat sini ya. Nah, tengok kat sini ya. Ini sebenarnya adalah baru tau. Nah, mutasi sel soma dan juga mutasi gen. Kalau awak tengok sini, mutasi sel soma, contohnya macam sel kulit, sel mata, tidak boleh diwariskan kepada keturunan. Sedang kata macam ni, kanser kulit, kalau katakanlah ayah tu atau ibu tu ada kanser kulit, kita tak boleh kata anak tu boleh kena kanser kulit. Sebab kalau lah mutasi tu daripada sel soma, dia tidak boleh menyebabkan kanser. Dia tidak boleh diturunkan. Okay. Tapi, tengok tapi kalau lah penyakit tu adalah mutasi sel gamet, dia boleh diwarisi. Contohnya adalah thalassemia. Ataupun saya nak ambil sini, contohnya lain adalah hemofilia. Okay? Now, so kita teruskan. Yang ini. Ini sebenarnya korang kena google sendiri. Tapi saya dah tolong awak tahu. Ini adalah mutagen. So, yang ini adalah masa Fukushima. Korang pernah dengar tak yang reaktor nuklear bocor dekat Jepun tu? Fukushima. Tak pernah. Ada. Okay. Korang hari tu kan kita baru Olimpik Jepun kan? Korang perasan tak Olimpik Jepun? Nanti korang google. Diorang kan setiap kali yang pemenang tu dia ada dia punya bouquet of flower. Dia ada pegang bouquet. Korang perasan tak bunga yang dia pegang tu ada yang bunga matahari? Tak perasan Kalau nanti korang tengok je balik, siapa-siapa yang menang, diorang akan dapat satu bukit tu, dia macam ada bunga matahari tau. Bunga tu sebenarnya dia simbolkan macam dia tribute untuk Fukushima. Sebab bunga tu, ingat tak fitoremediasi dalam bab 4. Banyak gila bab. Okay. Fitoremediasi, ada satu pokok macam bunga sunflower. Bunga tu banyak ditanam dekat Fukushima sebab bunga tu, dia kata kalau kita tanam pokok ni kan, pokok tu kita tanam dekat tanah kat Fukushima, dia boleh serap dia punya radiasi kat tanah tu. So bunga-bunga tu akan dibuang. So basically, dekat masa Jepun hari tu, sebenarnya diorang ada buat tribute untuk Fukushima, diorang pokok tu. So pokok tu banyak ditanam dekat Fukushima sebab ada fitoremediasi. Sebab kenapa kita kata macam tu? Sebab pokok tu dia boleh serap logam-logam berat ataupun yang ada radiasi. Lepas pokok tu dah bunga, sebab tu orang kata kalau pergi Fukushima ada bunga cantik jangan pegang. Sebab sebenarnya pokok tu ada radiasi. Dan biasanya diorang tanam, lepas tu dah cukup matang, diorang ambil pokok-pokok tu semua, lepas tu diorang terus bakar. Okay, so itu adalah senang kata, itu adalah salah satu contoh aplikasi tanaman dalam kehidupan seharian kita. So kita gunakan dia sebagai fitoremediasi. Remediasi tu maksudnya dia boleh rawat tanah yang tercemar. Now, yang ini contoh-contoh tau. Ini contoh. Kita ambil insect je, saya tak ambil manusia tau. Kita ambil satu contoh. Yang ni saya pun rasa macam, ini kan dia tengok insect. Insect ni, tengok tak antena dia jadi defect. Disebabkan kena sinaran radiasi. Yang ni pun dia rasa, nampak tak dia bengkok sebelah. Yang ni pun dia jadi mati. Senang kata macam ni tau. Dalam badan serangga tu, sebab tu orang takut tau nak pergi Fukushima. Badan serangga ni ada radiasi. So basically, senang kata sebab tu orang tak berani makan sayur-sayuran daripada Fukushima. Kenapa? Bila kita makan sayur-sayuran tu, ada radiasi tu boleh dipindahkan ke badan kita. Sebab tu hari tu awak tengok ada satu kontijen yang hari tu kan, ingat tak Olimpik, ada satu negara dia tak nak duduk dekat Jepun. Saya rasa macam Korea. Dia kata dia tak nak duduk dekat perkampungan Olimpik tu sebab dia kata ada sayur-sayuran tu datang daripada Fukushima. Dia kata dia tak nak makan sayur-sayuran yang datang daripada kawasan Fukushima sebab dia kata tanaman tu adalah radiasi. So dia orang punya kontijen atlet tu duduk kat hotel lain, if I'm not mistaken. Sebab dia orang punya takut sebab sumber makanan yang dia orang bagi dekat atlet-atlet kat situ adalah daripada Fukushima. So itu bahayanya radiasi sebab dia boleh ditransfer. Now, yang ini pula, okay, saya nak ambil satu contoh Chernobyl. Chernobyl sebenarnya adalah paling teruk. Korang pernah dengar tak Chernobyl? Chernobyl ni ada kat cerita ni tapi sampai sekarang saya tak tengok. Ada saya kata best. Ada dekat Netflix. Korang pernah dengar tak drama Chernobyl? Ni mini siri kot. Berapa siri 8 kot. Saya tak ingat lah. Saya tak tengok lagi ni. Pernah tengok tak? Pernah dengar tak Chernobyl? Chernobyl ni kat Russia. Chernobyl ni adalah kemalangan paling teruk sekali berbanding Fukushima tau. Bukan Naruto. Bukan. Chernobyl nak buat filem if I'm not mistaken.
sampai sekarang kalau korang pakai baju yang macam PPE, dia ada satu filem kat tepi tu kan. Kalau korang masuk Chernobyl tu, dia boleh keluar lampu. Bukan keluar lampu, dia boleh detect. Sebenarnya yang korang pergi tu kawasan tu memang berradiasi. Sampai sekarang memang tak ada benda boleh hidup kat situ sampai sekarang. Maksudnya nasib Chernobyl ni adalah jauh lebih teruk berbanding dekat Fukushima. Now, so dia kata dekat sini kesan dia adalah 10 kali ganda lebih teruk. Saya rasa macam ni korang boleh baca. Senang kata ramai masa tu kes yang nak kena kanser adalah tinggi. Okay, yang ni boleh baca Chernobyl. Expose 67, dia mengganggu dia punya perkembangan otak. Okay, 67 tengok So ni korang boleh google sendiri tahu Chernobyl. So senang kata ini adalah kesan apabila kena sinaran radiasi. Dan satu lagi saya tak ambil Korea tau. Vietnam. Vietnam tu sebenarnya korang kena tengok National Geography. Tapi korang ada dalam buku teks tu kan dia ada QR code kan. Korang just scan, korang boleh tengok. Cuma saya nak cakap yang saya perang ni sebenarnya tak ada satu benda yang elok dan satu perang yang Amerika buat tu saya tak tahulah US kan masa zaman dulu tu masa tahun 80-an korang tak lahir, mak korang je lah lahir, korang cuba tanya mak parents korang. Memang masa tu zaman tu memang ada banyak drama pasal benda tu lah. Saya pun sebenarnya baru tahu and then bila saya tengok boleh tahan juga US punya orang kata macam mana dia nak menang perang tu dia gunakan orang kata ejen kimia. So basically sebenarnya dia effect dekat penduduk-penduduk kat situ. Okay. So ni adalah benda yang sangat scary. So itu sahaja untuk bab 8. Bab 12. So tahniah everybody. Okay. Kita habis bab. Korang percaya ke tak percaya? Saya nak tunjuk something. Korang ada buku teks tak? Kita dah habis bab. Korang tahu tak kita dah habis satu ni. Korang tahu tak kita dah habis buku teks ni nak bagi korang saja je kan. Buku teks ni ada 295 muka surat. Dan kita dah habis satu buku ni. Saya tak percaya lah macam tak sangka korang dah habis kan. So basically kita dah habis satu bab ni. So tahniah everybody. So saya nak tutup dulu tajuk variasi yang kita nak tengok apa kita belajar. Macam biasa refleksi hari ni kita nak belajar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya nervous tau. Okay, ada rasa betul ke aku ajar? Macam betul ke dah habis macam tu lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, variasi. Faktor variasi dari segi genetik. Sekejap. Saya kan kalau saya nervous kan, saya tak boleh susun ayat cantik. Faktor variasi dari segi genetik. Okay. Faktor variasi dari segi genetik. Okay, saya bagi hint. Okay, pertama tadi, masa saya kata dia ada 4. Satu adalah profasa 1. Apakah yang berlaku kat profasa 1? Apakah itu? Pindah silang. Yeah, pindah silang. Okay, lepas tu dia berlaku dekat metafasa 1. Apakah yang berlaku kat metafasa 1 tu? Penyusunan kromosom. Kita tengah cari ni. Penyusunan apa? Penyusunan bebas kromosom. Penyusunan bebas kromosom. Okay. Penyusunan bebas kromosom. Saya bagi cantik sikit Disata Khatulistiwa. Okey. Yang ketiga apa? Profasa, metafasa. Yang ketiga PP. P juga. Dia PMP. Apakah itu? Persenyawaan. Ya, persenyawaan secara rawak. Yang selalu dapat superpower ni. Ada satu faktor genetik yang boleh menyebabkan kita boleh dapat superpower. Apakah itu? Mutasi.
Mutasi. So mutasi ada berapa jenis? 2. Dua. Satu adalah mutasi gen, satu lagi adalah mutasi kromosom. Nah, mutasi gen, mutasi gen ni dia berlaku adalah perubahan, saya laju sebab korang ada kimia tau, sorry. Perubahan DNA. Secara spontan. So perubahan DNA secara saya tak boleh nervous tau. Spontan. Nanti saya habis saya salahin je. Apakah itu? Dia ada 3 tadi. Perubahan DNA secara spontan. Sisip ganti, lenyap, sisip. So dia ada 3 tau. So saya buat sini ganti, lenyap. Korang letak dia punya grammar tau. Jangan letak tu dia macam saya. Sisipan, lenyapan yang tu tau. Sisip. Saya nak bagi senang ingat. GLS, ganti, lenyap, sisip. Now kalau mutasi kromosom, saya laju dia adalah satu dari segi struktur, satu adalah dari segi bilangan. Dari segi struktur ni adalah perubahan struktur dia ada 4 jenis. Perubahan struktur ni ada 4 jenis. Apakah itu? Saya tengok yang sama adalah lenyap, ganda, tak apalah saya jadi Dora sikit songsang, translokasi. Dari segi bilangan ni adalah disebabkan apa? Tadi Farah cakap adalah disebabkan tak disjungsi kromosom. Tak disjungsi kromosom ni, dia ada 2. Satu adalah berlaku pada autosom, satu lagi adalah berlaku kepada kromosom seks. Yang tu saya tak payah ni lah. So apakah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mutasi kromosom? Disebabkan oleh autosom. Alright. Saya ambil satu. Kalau Down syndrome masuk mana satu? Tak normal dari segi kromosom seks ataupun autosom? Autosom. Yes, ini adalah Down syndrome. Katakanlah kalau try do check, masuk mana? Auto. Yes, try do check. Yang ni kan, hari tu ada satu kes saya ada baca tengok talk, ada yang hidup tau, tapi yang hidup tu kesian lah, dia macam asyik merengek-merengek. So basically try do check ni something yang sebenarnya awak jarang tengok berbanding Down syndrome sebab jangka hayatnya pendek. Macam Down syndrome kita biasa tengok kan. Try do check ni sebab jangka hayat dia pendek, kecil-kecil dia dah meninggal. Now, kalaulah bilangan kromosom ni dia ada kaitan dengan kromosom seks, semua penyakit-penyakit yang kita ada sindrom. Sindrom Klinefelter, saya buat short form sindrom Jacob, dan satu lagi adalah sindrom Turner. So alhamdulillah kita dah habis. Tahniah everybody, maafkan saya laju sebab saya tahu korang ada kimia. So do you have any question? Sebab ada 2 minit lagi. Saya tak boleh buat refleksi sebab saya kesian kat awak. So saya hopefully korang faham refleksi. Maybe saya buat kelas hari Khamis. Saya minta maaf malam. Minggu ni kita kena buat kelas malam sebab bio besok kita ada korang ada maths kan. So itu saja. So tahniah everybody, kita sembang hari Khamis lah. So